TikTok report jump in Malaysia government request to remove content in 2023. Pagi ni saya bangun tidur. Bangun-bangun je tiba-tiba buka TikTok. Tengok konten yang saya buat semalam berkenaan dengan IJN atau kerajaan mengeluarkan pesara pencen daripada IJN tu tiba-tiba dah hilang. Tuan-tuan. Saya tengok sebelum saya tidur semalam, saya tengok konten itu dah tak salah saya mencecah sejuta, lebih sejuta, dan komen beribu-ribu dan repost beribu-ribu. So saya syak ini kerajaan punya kerja lah ni untuk delete konten dan saya rasa, bukan saya rasa lah, ada lagi bukti yang menunjukkan banyak lagi orang kata konten-konten mereka telah di-delete. Dan semalam juga telah dibawa di parlimen saya tak ingat ada seorang MP tu kata dia punya konten yang dia float berkenaan dengan kejatuhan ringgit pun telah hilang daripada kerajaan. So dia tanya dengan kerajaan. So Timbalan Menteri ni Teo Nii Ching jawab, dia kata Teo Nii Ching nafi lah kerajaan yang arah delete. Tapi dia kata macam ini, dia kata apa dia kata ni tengok Teo Nii Ching cakap apa, dia kata kerajaan tak arah tapi cuma minta platform-platform ini untuk remove konten-konten yang kononnya sensitif. Dia kata macam itu. Dan lepas tu dia kata yang delete atau remove ini platform-platform inilah dia buat keputusan. Macam tu pula So dia nak tai chi lah. Teo Nii Ching cakap Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mengemukakan permintaan dia kata kepada penyedia platform seperti Facebook, TikTok dan X apabila menerima laporan berhubung kandungan sensitif di media sosial. Dan bila konon dia minta, lepas tu konon ada laporan daripada orang, so platform ini yang buat keputusan untuk remove or not. Saya nak cakap pada Teo Nii Ching, nombor satu, permintaan itu, kamu kerajaan, bila kamu minta sesuatu kepada orang itu boleh ditakrifkan seolah-olah sebagai arahan lah. Kerajaan minta, takkanlah diorang ni nak tolak. Memanglah dia tak terima semua, tapi kebanyakannya kalau dia dah tolak selalu itu tak boleh lah, dia pun kena akur juga pada kerajaan setempat di situ. Lepas itu dia kata dia salahkan platform-platform ini pula. Ini platform inilah yang buat putusan, bukan dia kata. Dan sebab itu juga ada report mengatakan bahawa jumlah permintaan ini jumlah permintaan daripada kerajaan untuk remove konten ini meningkat. Ini ada laporan daripada Reuters, tuan-tuan. Reuters ini bukannya portal Cak Ayam tuan-tuan. Ini portal berita antarabangsa. Dia melaporkan Meta ni Facebook lah. TikTok report jump in Malaysia government request to remove content in 2023. 2023 ni siapa dia? 2023 ni zaman Noor Ibrahim lah, zaman Fahmi Fadzil dengan Teo Nii Ching ni lah. Yang tuan-tuan dulu menjerit, bebas bersuara, kebebasan bersuara. Sekali sekarang ni bila dia senak perut sikit dia delete, bila dia senak perut sikit dia delete tuan-tuan. Ataupun dia arah atau minta platform-platform ini untuk delete. Kalau konten-konten tu ada berbau fitnah atau hasutan, maka ada akta-akta untuk menangani ini, akta MCMC, akta hasutan dan SOSMA dan sebagainya. Tapi maksudnya ini bukan pasal mereka delete yang ini semua, bukan pasal ada akta hasutan ke apa kebanyakannya. Ini pasal mereka tak tahan telinga tuan-tuan nak dengar konten-konten kritikan ini dan mereka tak boleh jawab. Dan bila dengar perkara yang betul itu, so mereka rasa senak perut dan mereka satu cara untuk hilangkan senak perut itu mereka minta atau arah platform-platform ini delete lah. Itu yang menjadi masalah. So ini yang jadi isu. So maksudnya kerajaan menggunakan kuasa mereka untuk arahkan platform-platform ini atas katakan kononnya minta. Siapa minta pada mereka ini kerana ada laporan ni siapa daripada geng-geng dia lah yang untuk remove ini tak adil
Sebab dalam politik ini memanglah ada orang itu setuju, orang tu tak setuju. Tapi kalau ada satu pihak saja yang boleh arahkan untuk di-lead, macam mana ini menyebabkan satu platform yang tak level playing field lah. Lainlah kalau kita boleh ada kuasa macam kerajaan itu untuk minta dan arahkan apa orang kata platform-platform ini untuk remove. Kita boleh minta, tetapi kita punya persuasive power untuk remove kepada platform-platform ini tidak sebesar kerajaan. So the influence itu. So Fahmi Fadzil boleh kata kamu pun boleh minta. Memanglah kita boleh minta, tapi kita tak ada influence atau persuasive power sebesar dia. So dekat sinilah ada ketidakstabilan yang tidak ada level playing field dekat situ. So saya nak cakap pada kerajaan, kalau kamu jadi kerajaan, kamu tak boleh jadi hati tisu atau telinga nipis, sikit-sikit senak perut, orang kritik sikit pergi menangis. Macam mana nak jadi menteri macam ni? So itu satu perkara lah tuan-tuan. Dan di kesempatan ini, sebelum saya punya video-video kena delete lagi ke apa, saya nak jawab sikit berkenaan dengan apa tu feedback ataupun pertanyaan-pertanyaan yang orang tanya saya. Semalam video yang kena delete tu berkenaan dengan IJN discharge. Saya kata berkenaan dengan kerajaan telah mengeluarkan pesara-pesara atau penjawat awam daripada IJN. Lepas tu menteri jawab, menteri kata dia keluarkan kerana nak bagi masuk orang yang kritikal. Tapi dia jawab itu, orang tanya lain, dia jawab lain. Saya rasa sebab ini yang kerajaan mungkin minta atau arah dikeluarkan. Sebab jawatan kerajaan itu bukan isu yang ditanya. Isu yang ditanya adalah macam yang report asal daripada Code Blue ini, Pak Cik ini, dia 35 tahun kerja dalam kerajaan. 25 tahun dah dapat rawatan dengan IJN. Tiba-tiba satu hari dia pergi IJN untuk mendapat rawatan lagi. Tiba-tiba kata, awak kena discharge, kena pergi hospital lain pula. Hospital yang bukan pakar jantung sepakar atau sebaik dengan IJN. Itu isu dia. Yang mana kerajaan nak passing atau lepaskan Tai Chi pesara-pesara ini keluar daripada IJN. Dan menteri kata kerana nak beri ruang kepada orang lain masuk. Dia pakai alasan yang kritikal. Kritikal macam mana ini? Dulu berapa tahun dah kita IJN boleh absorb ni pesara penjawat awam dengan yang kritikal, yang tak kritikal. Tapi kenapa sekarang ramai sampai Pak Cik ni komplain 35 tahun, 25 tahun dia pergi situ, dia tak dapat, dia kena pergi hospital biasa pula. Sekarang yang tidak ada keparan, sampai doktor dia cerita sampai yang doktor yang dia pergi pada klinik itu pun kata pakcik tak sepatutnya pergi sini, kena pergi balik kepada specialist sebab mereka tak ada yang klinik ini atau tempat hospital biasa ni tak ada kepakaran atau kelengkapan macam di IJN. So itu isu dia, itu isu yang menteri ni tak jawab. Dan lepas itu ada orang tanya saya lah, siapa Sharifah tanya saya, dia kata pun kata IJN ni kan swasta kan, so kenapa nak terima penjawat awam pencen ke macam mana? Okey, saya nak jawab, IJN ini bukan swasta. IJN ini adalah institusi kerajaan. Dia ada swasta punya wing, sayap swasta. Yang mana kalau ada pesakit-pesakit daripada yang swasta yang bayar sendiri, yang ada guarantee letter, yang ada insurans, boleh pergi dekat situ, itu ada. So, sebab itu saya soal semalam, adakah kerajaan nak buat ini, nak suruh pakar-pakar IJN ni fokus untuk yang swasta punya ini kan, more time untuk make money ini, tapi less time untuk yang orang yang ditanggung oleh kerajaan ini ke apa. So sebab itu kerajaan kena jawab itu. Sebab kalau the focus is profit making atau profit motive, itu bukanlah sebab untuk IJN ditubuhkan. Asalnya IJN ni institusi kerajaan, dia punya motif adalah khidmat awam, public service. It's not profit motive. Kalau nak profit motive, buat hospital swasta betul-betul macam Prescott yang Petronas buat tu, itu buatlah duit dekat situ. Dekat IJN ni kamu bukan nak kena buat untung, buat duit apa. So ini adalah khidmat awam. Itu yang menjadi isunya. So IJN bukan si swasta. Dia telah dikorporatkan, tapi dia dipunyai atau dipegang oleh Kementerian Kewangan. So corporatization doesn't mean privatization. Itu satu yang kita kena faham. Dia corporate,
entiti yang dipegang oleh Kementerian Kewangan, di bawah Kementerian Kewangan diperpadankan. So masih dipegang oleh kerajaan. Sebab itu kalau ada isu-isu IJN, yang jawab masih kerajaan. Menteri yang jawab. Semalam pun menteri yang jawab. Bukannya ini kita tak perlu jawab sebab ini swasta dan sebagainya. Kalau ada isu di berkenaan macam ini ke swasta, takkanlah menteri nak jawab. So maksudnya IJN itu memang apa orang kata, milik kerajaan lah. Itu satu lagi dia kata okey, Cik Syam Anwar Ibrahim kata ringgit kita memang jatuh, tetapi kita punya inflasi rendah 1.5%. Apa tu, betul ke? Ini pun saya nak cakap sikit lah pada Anwar. Semalam di parlimen pun dibawa. Iaitu Anwar duk gembar, orang duk cerita pasal ringgit, dia cerita pasal inflasi. Dia kata inflasi kita rendah 1.5%. Anwar, inflasi ni, dan adalah dia punya, saya rasa ada orang forward kepada saya ke yang tanya, dia kata ada orang tulis gerap lah apa dia kata apa ni, wow, ringgit memang jatuh tapi inflasi rendah, dia compare dengan inflasi dah pula. So saya nak cakap macam ini, inflasi graf-graf yang ditunjuk itu, inflasi ni banyak yang digembar-gemburkan 1.5% tu core inflation. Core inflation ni tak masuk harga makanan dengan harga energi. So yang orang bising sekarang ni adalah harga barang makan dengan harga minyak, harga elektrik. Itu tak masuk dalam yang graf yang core inflation 1.5% itu. Dan kalau kita tanya daripada, ada satu itu daripada pasaran, saya tak ingat nama dia. Dia anggarkan, dia ini Presiden Persatuan apa saya tak ingat, tapi carilah dalam sinar harian ke apa, dia kata average kenaikan kos makanan sekarang ni di tempat-tempat yang di pasaraya ni dia anggarkan 15%. Kalau 15%, 20% itu lebih kurang sama dengan apa yang kita rasa bila kita pergi shopping. Sebab nak test benda ni senang aja. Awak pergi shopping, awak pergi belilah barang-barang biasa dekat pasar raya, awak rasa kenaikan tu berbanding dengan tahun lepas 1.5% ke? Siapa boleh bagi tahu saya, oh naik 1.5% aja bila dia pergi shopping dekat pasar raya, angkat tangan. So saya rasa tak, bukan 1.5%. Ia adalah lebih teruk daripada itu. So sebab itu orang tak percaya angka 1.5% ini. So siapa-siapa yang pergi buat graf kata inflasi ni rendah, saya cabar awak pergi shopping kat pasar raya dan pergi ambil balik resit yang awak shopping barang yang sama pada tahun lepas, compare dengan tahun ini. Kalau awak dapat 1.5%, awak pergilah request dekat TikTok suruh delete saya punya video tu. Satu lagi, apa lagi? Ini daripada Azlan Osman. Dia kata, dia kata, Bang, Dayana Mazuki kata lembaga pelancongan itu bukanlah badan berkanun. So Dr. Amar ni bukan penjawat awam. Betul ke? Ini satu lagi tuan-tuan. So saya nak cakap macam ini. Saya ada dengar orang-orang komen pasal berkenaan dengan hal ini. Dia kata, oh, Dr. Amar itu bukan penjawat awam. So bila bukan penjawat awam, proses dia dah jadi lain. So tak payah ikut perlembagaan. Dia cerita macam itu. Dan dia kata badan berkanun ini adalah bukan dalam penjawat awam. So ini satu lagi pelik. Saya nak tanya dekat mana yang diorang ni kata badan berkanun itu atau semua badan berkanun bukan dalam takrifan penjawat awam. Dan apa tu dia kata, bila saya tanya ada seorang ini, dia kata yang komen tu kata dia petik keratan akhbar. Aduh, ini satu lagi. So saya nak cakap macam ini, bila nak tahu takrifan penjawat awam atau tidak, jangan petik keratan akhbar atau tanya konon pakar itulah, konon pakar inilah. Pergi kepada perlembagaan itu sendiri. Dan mana saya ada orang printkan saya tadi. Ini Perlembagaan Persekutuan, artikel 132 tuan-tuan. Dalam artikel 132 ini ada dinyatakan takrifan penjawat awam. So dalam 13 lembaga-lembaga ini, kebanyakannya yang tidak dinyatakan secara khusus
akan jatuh di bawah 132/1 C, iaitu bagi maksud perlembagaan ini, Perkhidmatan Awam adalah Angkatan Tentera, Perkhidmatan Kehakiman, Perkhidmatan Awam Persekutuan, maksud Pasukan Polis, Perkhidmatan Awam Bersama, Perkhidmatan Awam Siap Negeri dan Perkhidmatan Pendidikan. Dan dalam yang bukan penjawat awam pun ditakdirkan dalam perlembagaan secara spesifik, iaitu dalam 132 kurungan 1, 2, 3. Perkhidmatan awam tidaklah dikira sebagai termasuk jawatan pentadbiran. Pentadbiran ni menteri dan sebagainya lah. Iaitu Menteri Sekpol pun, Speaker Dewan Rakyat, Tuan Dewan Timbalan Petua Dewan Rakyat sebagainya, jawatan Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan sebagainya. Dan juga jawatan anggota mana-mana Suruhanjaya atau majlis atau jawatan diplomatik. Okey. Suruhanjaya macam Suruhanjaya Tenaga, Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Security dan majlis, itu bukan penjawat awam, tapi lembaga ini bukan majlis, dia bukan Suruhanjaya. So lembaga dan badan berkanun ini penjawat awam ataupun tidak? Jawapannya ada yang tidak. So apa takrifan badan berkanun ini? Badan berkanun ini, kanun ni apa? Kanun ni akta. Akta ini ada banyak syarikat-syarikat atau badan-badan yang ada akta. Tak semuanya bukan penjawat awam. Ada yang penjawat awam dan ada yang tak ada. Macam lembaga peperiksaan. Takkanlah kamu kata semua yang kerja dalam lembaga peperiksaan itu bukan penjawat awam. Ini lembaga pelancongan. Dia lembaga, tidak spesifik. Dia bukannya majlis atau Suruhanjaya. So macam mana kita nak tahu badan berkanun ini adalah penjawat awam ke tidak? In fact dalam kerajaan pun, saya dulu dalam kerajaan, saya pengarah dulu dalam kerajaan. So dalam kerajaan, yang kerja kerajaan itu pun bukan semua penjawat awam. Sebab ada kontrak for service dan ada kontrak of service. Kalau kontrak of service itu penjawat awam. Dia kena sign surat macam penjawat awam biasa. Dan kalau kontrak for service itu kita panggil orang yang ambil kontrak lah. Kita ada hire kontraktor, kontrak ini. Itu bukan takluk dalam penjawat awam itu. Tapi kalau dia ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat menjadi penjawat awam dan dia bukan dalam majlis atau Suruhanjaya, dia ini penjawat awam. So mana satu yang tertakluk, mana satu yang tidak tertakluk itu bergantung kepada takrifan. Sebab itu banyak orang pergi mahkamah. Bila pergi mahkamah dan hakim boleh buat takrifan itu. Ini penjawat awam bukan ni. So maksudnya tak semua badan berkanun itu bukan penjawat awam dan tak semua adalah penjawat awam. Kalau nak kata semua badan berkanun itu bukan penjawat awam, itu tak betul namanya tu. Dan nombor dua, pada body itu sendiri. Bila kita nak ambil tindakan kepada seseorang, kita kena tengok atas body itu sendiri. Macam Dr. Amar, adakah dia orang kata dia ni bukan penjawat awam? Dia ni dah 35 tahun kerja kerajaan. Dia ni pegawai takbir. Saya sendiri pernah bercakap dengan dia ni. Dia pegawai takbir. Bila dia pegawai takbir, lepas itu 35 tahun, macam mana kamu cakap dia bukan penjawat awam lah pula? So dalam lepas tu senang je nak tahu sama ada dia ni penjawat awam ke tidak. Kamu tanya dia ada pencen ke tidak lah. Kalau dia ada pencen, itu penjawat awam lah tu. Kalau tak ada pencen, itu kamu boleh tanya, dia ni ambil KWSP option ke ataupun pencen. Tapi kalau bukan penjawat awam, dia memang tak ada pencen pun. Tapi kalau dia ada pencen, masuk gaji dia tu, sebahagian daripada gaji dia masuk pada kumpulan wang amanah pencen. So dia penjawat awam. Ini penjawat awam lah tu. Mana ada yang bukan penjawat awam pergi ambil gaji masuk dalam KUAP ke kumpulan wang amanah pencen? Saya tak pernah dengar lah. So bila atas body itu sendiri, atas badan itu dan atas body itu, dia adalah takrifan penjawat. So dia punya penurunan pangkat itu perlu mengikut prosedur dan proses seperti dalam perlembagaan. Dan apa-apa akta ataupun undang-undang di bawah perlembagaan ini tidak boleh melangkau undang-undang yang ternyata di dalam perlembagaan tersebut. Ataupun kalau yang lawyer-lawyer tu dia pakai perkataan ultra vires. Ultra vires ni apa? Kalau orang ultra vires ini
dalam bahasa lawyer dia sebut ultravirus lah. Ultravirus lah, senang. Ultravirus ini maksudnya dia apa orang kata bercanggah lah, ataupun tak boleh melawan. Perlembagaan itu adalah supreme dalam berbanding dengan akta-akta lain. Kamu kod lah akta-akta mana pun, tapi kalau perlembagaan cakap macam itu, kamu tak boleh lawan perlembagaan. Dan refer kepada dokumen perlembagaan, janganlah refer kepada apa orang kata keratan-keratan akhbar dan sebagainya. Apa lagi yang orang komen? Satu lagi berkenaan dengan Tunggu Zafrul Miti. Saya ingat Zafrul, kamu bila jadi menteri, saya tahulah kamu menteri parachute dulu PM8 Muhyiddin parachute kamu, sekarang ni Anwar parachute kamu. So maksudnya kamu dulu tak pernah kerja dalam kerajaan, kamu kerja bank. Lepas tu tiba-tiba parachute jadi menteri. Mungkin kamu tak biasalah dalam handle dasar kerajaan ni. Saya tak tahulah, saya tak mau memperlekeh-belekehkan kamu lah Zafrul. Tapi nasihat saya ialah macam ni, sebelum bagi keterangan, ini bukan macam kamu kerja tempat lain. Bila kerajaan ini, setiap keterangan itu akan di-scrutinize, Zafrul. Sebab itu kamu tak boleh ambil keterangan yang kamu nak shock sendiri, gembar-gemborkan. 329 bilion, rupanya 39 bilion. Dua tu tersilap pula dah ke macam mana ke cerita ke Zafrul. So, dan jangan buat kenyataan yang syok-syok sendiri macam itu. Pelaburan terbesar, bila Anwar announce itu hari, lepas kamu buat announcement 329 bilion, Anwar dia pergi dekat ucapan, dia tak cakap pelaburan dilulus. Dia cakap pelaburan tahun lepas. Dia cakap pelaburan tahun lepas 329 bilion, tertinggi dalam sejarah. So maksudnya macam seolah-olah dia nak mengeligukan atau misleading kan. So bila orang pick up benda ni, kamu tak boleh koyak macam itu. So nasihat saya, sebelum keluarkan kenyataan syok sendiri atau kenyataan inflated atau exaggerated macam ini, kamu kena berhati-hati Zafrul. Lepas itu bila dah jadi macam ini, barulah kamu nak terkoyak rabak nak buat video hari-hari. Kamu kata 85% direalisasi lah dan sebagainya. Ini saya tak tahu, saya persoal, saya tak tahu mana kamu dapat 85% direalisasi ini Zafrul. Dia menteri tu hari, saya ingat Joe Gani ke, dia kata dia soal pasal MOU. MOU ni mana perginya, dia kata. Rafidah Aziz dulu pun pernah soal, bila kita sign MOU ni, apa orang kata tak semestinya direalisasi. Joe kata kalau kita dapat 70% pun direalisasi dah bagus. So Joe kata 70%, kamu kata 85%. Sekali yang masuk daripada berapa 39 bilion je, kamu kata 329 bilion. Macam mana? Lepas tu semalam kamu nak cover lagi kamu punya kemaluan, ataupun bukan kemaluan lah, yang memalukan. Kamu kata dulu zaman Najib pun orang kata zaman Najib pun buat claim. Memanglah Najib cakap dia lulus, tapi dia tak pergi macam kamu dengan Anwar, pergi gembar-gembor. Ini terbesar dalam sejarah, menunjukkan kita telah berjaya dan sebagainya. Najib kan cakap, okey betul, pelaburan telah dilulus. Dia secara low profile aja cakap. Dia nak declare Maida, mungkin cakap, bos, pelaburan dilulus adalah 100 bilion ke apa macam itu. Okeylah, kita pun umumlah potensial pelaburan, tapi kita tidaklah menjadi itu sebagai berita yang kita Malaysia sudah berjaya, saya sudah berjaya, menteri saya sekarang ini macam mana. Ini yang orang bersoal. Satu lagi kenyataan Gubernur Bank Negara semalam pun satulah Gubernur Datuk Rashid. Saya tak tahulah, kamu pun kena hati-hati buat kenyataan. Yang ini yang terkurang nilai ni apa kejadahnya. Saya tak tahulah terkurang nilai, lepas tu baru kamu nak kata undervalue. Bila kamu kata undervalue sebab apa? Sebab kononnya prospek. So bila kita nak value sesuatu, Rashid, kamu pun tahu, kamu ni saya tak tahulah macam mana. Kamu patut bijak pandai, tapi bila kamu buat kenyataan dah macam ahli politik. Saya nak nasihatkan orang-orang yang kerja kerajaan tinggi-tinggi ni, bila buat kenyataan berasaskan fakta lah. Jangan buat kenyataan macam ahli politik. Jangan nak ikut Anwar Ibrahim. Nanti orang gelakkan kamu. Kamu kata dia undervalue sebab prospek.
Bila undervalue, orang tak berdasarkan prospek ya Rashid. Orang berdasarkan value sekarang. So kalau dia undervalue, maksudnya sekarang ni okey, keadaan dia macam mana? So value dia sepatutnya macam ini. Itu. So value sekarang berdasarkan keadaan sekarang. Itu kalau kamu nak orang kata terkurang nilai, terkucil nilai dan sebagainya. So bukannya undervalue berdasarkan kebarangkaliannya prospek kita tahun depan ni akan naik lagi atau sekarang ini dia terkucil value. So ini yang orang gelakkan kamu ya Rashid. Lain kali jangan buat macam itulah.